وعلى آله وصحبه إنك أنت العزيز الحكيم وتب علينا إنك رب سلم فأعطنا مستقيما وهداية لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم عليك ولهم الملائكة المقربين ومن سنة وافتح لنا ورحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب اشرح لنا سرنا ويسر لنا رحمتك ويسر لنا. قال الشيخ مسلم تعالى نفعنا من في الدار. Dan sunat istibra pada kumah, yaitu dihabiskan dia dengan berdaham dan dengan diurut-urut dan dari bawahnya dengan perlahan-lahan atau dengan berjalan berturut-turut atau disapu pada tempat perhimpunan aurat. Dan sunat istibra pada kumah kencing. Jadi selepas pada kencing tu disunatkan istibra. Apa dia istibra? Iaitu istibra tu dihabiskan diakan kumah. Maknanya bagi habis keluaran air kencing daripada tempatnya. Jadi asalnya istibra tu ambil daripada bara'ah, mana lepas. Ambil pada bara'ah mana lepas, maka istibra' tu maknanya menutupi lepas, nak bagi habis. Maka cara nak istibra'-nya ialah dihabiskan diakan kumah, nak habiskan air kencing, yang mana boleh jadi tertinggal air kencing tu pada jalan keluarnya. Maka nak dihabiskan tu dengan berdaham, dengan secara berdaham. Kita berdaham buat gitu. Maka dia akan keluar, dia akan sekiranya kalau air kencing itu ada tertinggal pada jalan dia akan keluar. Dan diurut, kemaluan lelaki itu diurut. Tapi diurut tu daripada bawahnya. Memanglah sebab jalanan dia tu di bawah. Diurut tu dengan perlahan-lahan. Jangan kuat sangat. Atau jadi berdaham tu bersama dengan urut. Berdaham tu bersama. Maknanya mulut kita berdaham, tangan kita urut. Atau dengan berjalan berturut-turut. Kita sudah qada hajat tu duduk kencing tu. Lepas tu satu cara daripada cara istibra'-nya, kita bangun berjalan boleh 2-3 jangkah. Sebab masa meninggung tu boleh jadi tak habis keluar. Apabila kita mula berjalan tu, boleh kalau ada tertinggal lagi, ada baki lagi tempat di jalan dia tu, keluarlah. Atau disapu pada tempat perhimpunan aurat. Mana tempat perhimpunan aurat tu kawasan yang antara kubul dan dubur. Kat kemaluan dengan dubur.
kat bawah tu, kat situ, sapu-sapu di situ, tekan-tekan di situ. Dan jangan mubalarah demikian itu. Jangan mubalarah, jangan kuat sangat. Kita buat tu jangan jadi kuat sangat. Kerana takut. Dan jangan kuat demikian itu cara-cara istibrak sani. Apa dia? Ha? Dan jika perempuan, maknanya yang tadi tu istibrak bagi lelaki. Mana cara istibrak bagi lelaki, itulah cara dia ni. Dengan secara berdaham, dengan secara berjalan, urut, sapu. Itu cara istibrak bagi lelaki. Yang tadi tu maknanya cara istibrak bagi orang lelaki. Maka orang perempuan, cara nak istibrak dia pulaknya, dan jika perempuan diurut dengan tangan kiri. Diurut dengan guna tangan kiri. Urut kat mana? Pada ari-arinya. Atas sikit pada kemaluan dia tu. Urut kat situ. Tujuan disuruh istibrak tadi tu, kembali pada semua, lelaki pun disuruh istibrak, perempuan pun disuruh istibrak, tetapi cara istibrak lelaki tu banyak. Maka yang perempuan berjalan pun boleh digunakan untuk istibrak. Tekan dengan tangan kiri, urut pun dengan tangan kiri tu pada ari-ari pun boleh juga. Supaya jangan keluar suatu kemudian daripada basuhnya. Itu tujuan kita istibrak. Tujuan disunatkan istibrak tu supaya apabila kita dah basuh, tak keluar pula air kencing selepas pada kita basuh. Maknanya naknya apabila kita basuh sudahlah. Selesailah. Kalau tak istibrak, boleh jadi kita basuh, sudah habis kencing kita basuh. Dengan tidak istibrak, boleh jadi kita bangun pakai kain, baju. Boleh jadi keluar kena kain baju pula. Berajak kepada basuh pula. Jadi mana tak habis kerja lah. Dan jangan mubalarah demikian istibrak dengan cara-cara tadi tu, jangan kuat sangat. Buat tu jangan jadi berat sangat, jangan kuat sangat. Kerana takut bimbang, takut membawa kepada waswas, kepada jadi waswas. Kalau kita istibrak jadi kuat sangat, boleh jadi rasa tak lama-lama kelamaan nak jadi waswas. Istibrak dah sekali rasa tak puas, nak istibrak pula, takutnya begitu. Sebab tu apabila kita sudah kencing, habis tu kita istibrak. Selepas pada istibrak kita basuh. Sudah basuh kita pakai kain. Kain seluar ke baju ke pakailah. Sudah tu sunat kita ambil air, kita percik betul dengan kemaluan. Menjadi basah sikit-sikit di situ. Supaya apabila kalau datang syak katanya kencing keluar selepas basuh ke tak keluar, kalau tengok basah betul dengan kemaluan tu, kita ingat kata ini air yang kita percik, bukan air kencing. Betul Nabi suruh kita percikkan sedikit air yang betul dengan kemaluan tu, kena di kain bagi jadi basah sikit di situ. Supaya tengok apabila nampak, kalau kita tak percik, kalau tengok basah boleh jadi datang waswas kata ini air kencing nak pada basuh. Tapi kalau kita percik, maknanya kain tengok ni basah, basah sebab kita percik. Jadi maknanya tak pergi kepada air kencing lah. Tak nak kata air kencing lah. Itulah cara dia. Dan sunat dibacanya tak kala sampai kepada tempat qada hajat.
tempat kawasan yang kita nak qada hajat. Walaupun tempat qada hajat tu disediai ataunya tidak disediai. Disediai macam tandas ataunya kat kita duduk kat hutan masalah. Maka apabila kita masuk kawasan yang kita nak qada hajat tu, situlah. Atau kepada pintunya, kalau ada pintu. Sunat dibaca Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khabathi wal khaba'is. Bismillahi Allahumma. Kalau nak sambung Bismillahillahumma. Tapi cerminnya wakaf. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khabathi wal khaba'is. Sunat kita baca tak kala nak masuk. Tapi belum pada nak berjangkah masuk lah. Apabila sampai di pintu, belum pada nak berjangkah masuk, sebab apabila dah masuk tu tak boleh nak baca dah. Tak boleh nak baca dengan mulut dah. Jadi maknanya belum pada kita berjangkah masuk sampai ke pintu nak masuk tu kita baca. Maknanya mana doa tadi dengan nama Allah itu bismillah. Aku minta melihara akan diriku, hei Tuhan, minta Allah Ta'ala jagakan diri kita, bahawa aku berlindung dengan dikau, bahawa aku berlindung dengan dikau, a'udzubika. Daripada daripada syaitan lelaki. Minta Allah Ta'ala jagakan kita, melindungkan kita daripada syaitan lelaki. Khabath tu syaitan lelaki. Dan daripada syaitan perempuan. Mana khaba'ith. Khaba'ith tu syaitan perempuan. Dan jika masuk itu bukan kerana qada hajat sekalipun. Tapi kita masuk ke dalam tempat qada hajat tu bukan tujuan nak qada hajat. Seperti kita ada terlupa benda dalam tandas. Ketika qada hajat tu ada letak benda kat situ. Lepas tu kita nak masuk ambil benda tu lah. Qada hajat dah selesai. Tapi ada terlupa benda nak masuk ambil benda tu. Maka disunatkan baca juga. Itu mana jika masuknya bukan kerana qada hajat sekalipun, mana disunatkan baca juga sekiranya kalau kita ada nak masuk kepada tempat yang tempat qada hajat. Walaupun masuk tu bukan tujuan nak qada hajat, ada nak ambil barang ke masalah, katalah. Habis. Dan jika lupa membaca padanya, ketika nak masuk tu kita terlupa nak baca. Jadi tingat-tingat tu dah masuk. Nak buat macam mana? Dan jika lupa membaca padanya pada hendak masuk tadi. Padanya pada tak kala sampai kepada tempat qada hajat atau kepada pintunya. Jadi maknanya tingat tu dah masuk ke dalam. Dah masuk. Maka caranya tak payah keluar balik. Terlupa tu bukan katanya terlupa keluar, baca masuk balik. Tak payah kita buat begitu. Apabila kita terlupa nak baca tu, maka sunat dibaca padanya pada tempat qada hajat. Baca masa kita duduk dalam tempat qada hajat tu, baca. Tapi baca dengan hati. Baca dengan hati, jangan baca dengan mulut. Sebab ada sebut nama Tuhan ya. Tak boleh kita sebut nama Tuhan dalam tempat yang gitu. Jadi maknanya kalau terlupa nak baca ketika sampai kat pintu,
Maka apabila dah masuk tu baru teringat nak baca. Bacalah. Tapi jangan baca di mulut, hanya baca di dalam hati. Dan sunat tak kala berpaling daripada tempat qada hajat. Mana kita keluarlah. Kita berpaling, kita keluar daripada tempat qada hajat, iaitu membaca, sunat kita baca ghufranaka. Ghufranaka. Kalau nak wakaf, ghufranak. Salah tadi. Sekali lagi. Dan sunat tak kala berpaling daripada tempat qada hajat itu. Bukan ya itu. Itu. Bukan ya itu. Salah tak? Itu tulisan dia salah. Dan sunat tak kala berpaling daripada tempat qada hajat itu membaca. Sunat membaca. Sekali lagi. Dan sunat tak kala berpaling daripada tempat qada hajat itu, maknanya kita keluar, lepas daripada pintu, sunat kita baca. Jadi maknanya apabila kita nak baca tu, kita dah keluar lepas daripada kawasan dia. Jadi dua-dua belah kaki itu kita dah lepas dah. Sunat membaca ghufranaka. Kalau wakaf, ghufranak. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Ampun akan sebagai ampun. Jadi ghufranak, ampun akan sebagai ampun. Mana kita minta Allah Ta'ala ampunkan kesalahan kita. Jadi ampun ni barangkalinya takut nak ada buat kesalahan pada masa kita qada hajat. Walaupun kesalahan tu tak sampai dosa sekalipun, tapi takut nak ada kesalahan sebab dia adab dia banyak kan. Tak boleh begitu, maknanya makruh begitu, makruh begini. Maknanya kalau kita ada buat benda makruh pun, maknanya kira kata langgarkan larangan Allah juga. Sebab benda makruh pun benda yang dia yang dilarang oleh Allah Ta'ala juga. Maka sekiranya kalau kita ada buat, walaupun tak berdosa sekalipun, kalau kita nak minta ampun tu tak salah. Sebab barangkalinya adalah benda-benda yang kesalahan di situ, maka sunat kita kata ampun, ampun akan sebagai ampun. Mana ghufran, dia tafsir gitu, dia terjemah gitu, ampun akan sebagai ampun. Maknanya kalau nisbah bagi ilmu nahwu tu i'rab jadi maf'ul mutlak bagi fa'il yang masuk. Ampun akan sebagai ampun engkau. Begitu ya. Ampun akan sebagai ampun engkau. Sakat tu, itu makna ghufran. Segala puji itu alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghilangkan, menghabiskan. Tuhan yang menghilangkan, membuangkan, menghilangkan, menghabiskan daripada aku yang menyakiti. Najis tu lah. Itu satu nikmat tu. Allah Ta'ala mengeluarkan kencing daripada kita, mengeluarkan hajat besar tu satu nikmat. Sebab benda tu bukan benda baik.
Kalau tak Allah Ta'ala tak keluarkan, tak mengeluarkan kencing, tak mengeluarkan ajak besar tu, satu kemudaratan kepada kita. Satu mudarat tu penyakit pula tu. Nak kena pergi cari doktor dah tu. Kalau lama-lama. Itu sebab tu kita sepatut puji kepada Allah. Dan ma'afiatkan daku. Wa'afani. Dan ma'afiatkan daku. Maknanya bagi lepas daripada segala bala dan penyakit. Allah Ta'ala bagi lepas daripada segala bala-bala dan penyakit-penyakit. Dapat membuangkan najis tu satu-satu bagai nikmat. Dan sunat memakai dua syarpu. Itu bukan dua, itu dua-dua. Dua. Memakai dua. Memakai dua syarpu. Maksudnya jenis selipat lah. Jenis selipar tu, tapi tak pasti tu macam mana selipar, tapi jenis selipar lah. Jadi maknanya kita qada hajat tu sunat kita pakai kat kaki tu dua selipar. Begitulah. Dan menutup kepala. Jadi sunat tu kita nak masuk qada hajat tu kita pakaikan dua selipar. Tu eloklah sedia kat bilik air. Kat tandas tu selipar kita sediakan sebab pakai selipar tu adalah perkara yang disunatkan. Walaupun tak bimbang nak kena najis sebab walaupun bilik air kita suci sekalipun tapi sunatnya pakai. Dan menutup kepala. Maknanya ada benda di atas kepala, ambil kain ke, pakai kuih ke, mana tudungkan kepala. Kalau tidak ada pun ambil mandil ke, kain mandil letak atas kepala. Nak bagi jadi tudung. Guna mandil ke, letak atas kepala, artinya kain tuala yang kecil tu, letak atas kepala, itu nak bagi menutupkan kepala. Tak mesti seluruh lah. Sebab katanya pada masa qada hajat tu syaitan meludahkan di atas kepala. Syaitan meludah di atas kepala, maka sunat kita tutup lah. Gitu. Itu benda yang sunat. Dan sunat jangan tilik kepada faraj, kemaluan. Itu makruh. Kalau tilik tu makruh. Dan sunat jangan menilik tengok kepada kemaluan dia tu. Jangan tengok. Dan jangan melihat akan barang yang keluar padanya. Pada faraj. Apa tu? Najis yang keluar tu lah. Walaupun kencing sekalipun, jangan tengok. Sunatnya tak tengok. Kalau tak ada ajatnya. Kalau tak ada ajat tu, tak payah tengoklah kepada benda yang keluar tu. Dan jangan bermain-main dengan tangan. Dan lain tangan. Jadi maknanya pada masa qada hajat tu nak jadi tenang. Jadi tangan main gerak gitu, gerak gini, pegang situ, gitu. Jadi mana tangan tu diam saja. Tangan tu diam saja, jangan bergerak. Kalau nak buat begini ke masalah, tu itu maknanya tak disunat, mana tenangnya. Tenang saja. Dan lainnya kaki ke apa, maknanya nak jadi tenang. Dan banyak berpaling, ini pun
Jangan ni, dan banyak ni, dan jangan banyak berpaling. Paling ke kanan sekejap, tengok ke kanan sekejap, tengok ke kiri, atas, bawah. Itu pun makruh juga. Nak macam tenang, macam kita duduk solat lah. Tetap diam, tenang, begitu. Macam kita duduk solat. Dan melihat ke langit, ini pun jangan melihat lenggak naik tengok ke langit, artinya bumbung silin ke, itu makruh. Dan jangan bersiul, buat-buat suara macam sunai kat mulut. Dan jangan bersiul pada masa qada hajat tu, jangan bersiul. Jadi bersiul, bersiul tu makruh, makruh. Tapi ada setengah katanya bersiul tu adalah haram. Setengah katanya bersiul tu adalah haram. Semata-mata bersiul tu tak qada hajat ke, tak di luar qada hajat ke, masa qada hajat tu haram. Lepas tu kalau bersiul pada masa qada hajat, dapat dua perkara lah, dapat makruh, dapat haram. Jadi kalau bersiul pada masa tidak qada hajat, haram saja. Bersiul pada masa qada hajat, itu apa dia? Bersiul tu haram, guna bersiul dalam masa qada hajat tu makruh pula, dapat dua perkara. Jadi jangan bersiul pada masa qada hajat, supaya kerana mempesakai pelupa. Mana terlupa, nak mudah terlupa. Orang suka bersiul pada masa qada hajat tu, dibalakan, dipesakai pada dianya, terlupa. Dan jangan lamu, dan jangan lamu, jangan panjang duduk padanya pada tempat qada hajat. Sudah qada hajat, keluarlah. Sudah selesai, keluarlah. Jangan menengung lama kat tempat qada hajat. Kerana takut mendatang penyakit bawasir. Sebab duduk begitu tu, duduk selepas pada qada hajat tu, duduk menengung lama-lama tu, nak bawa kepada jadi penyakit bawasir. Dan sunat jangan mengakatkan kainnya sekali angkat. Tu jadi kalau pakai kain ke, atau pakai baju panjang ke, atau pakai seluar ke, tapi seluar susah nak buat lah. Tapi kalau jenis kain belikat, atau pakai baju jubah, pakai bayah ke, maka nak qada hajat tu, dia kata jangan mengakatkan kain tu. Dia tak mesti buang kain kan. Dia tak mesti buang. Lepas tu apabila nak qada hajat tu, jangan mengakad akad kain naik tu sekali akad. Jangan akad sekali akad. Jangan berdiri sampai akad kain, lepas tu baru duduk. Jangan buat begitu. Jadi nampak kemaluan, nampak aurat. Jangan jangan buat begitulah. Jadi maknanya setengah tu jangan buat macam budak-budak tu. Dia berdiri, dia akad kain. Sudah akad tu barulah dia duduk. Jangan buat begitu. Lepas tu tak buat begitu, nak buat macam mana? Diakad sedikit-sedikit, disempurnakan angkatnya dengan sempurna duduk. Tu jadi begitu. Jadi akad sikit, duduk sikit. Akad sikit, duduk sikit. Sambil akad, sambil duduk. Jadi mana sudah akad, kita dah sampai duduk.
Jadi maknanya kita buat begitu tu kalau orang tu tak nampak lah. Tak orang tengok tak nampak lah aurat ni. Hanya diangkat sedikit-sedikit. Dah. Disempurnakan akadnya, akad kain sana itu dengan sempurna duduk. Jadi maknanya itu apa dia? Akad sikit-sikit. Jadi mana sambilan duduk, sambilan akad. Slow-slownya begitu. Jadi maknanya duduk sikit, akad sikit, duduk sikit, akad sikit. Begitulah. Bahkan jika ditakut bahawa mendulu oleh najis, akan dia tiada mengapa diangkatnya sekaligus. Tapi tadi tu kalau tak nak itu, kalau masa sakit perut, cirit tu nak keluar sangat-sangat tu, nak buat macam tu tak boleh lah, nanti kena kain pula. Itu boleh lah. Boleh lah kalau kita katanya kalau buat slow-slow akad sikit, duduk sikit akad sikit, duduk sikit akad sikit. Kalau buat begitu, pada kita ni nak keluar sangat. Lagi pula cirit sekarang tu. Pada masa tu, maka kalau kita buat begitu, boleh jadi takut nak kena najis kepada kain. Maka boleh nak akad sekaligus tu boleh. Tak dimakruhkan. Bahkan jika ditakut bimbang, takut bahawa mendulu oleh najis. Mana keluar najis belum pada kita nak duduk. Ada tu masa sakit perut sangat tu, ada tak sempat nak duduk. Kita rendah tubuh sikit, turun badan sikit, belum nak sampai jadi meninggung tu dah keluar. Sebab sakit perut tu. Tapi kalau takut nak kena, kalau takut nak mendulu oleh najis akan dia, tak ada nak duduk, najis dah keluar. Mula turun sikit dah keluar dah. Maka sekiranya kalau takut nak jadi begitu, maka tiada mengapa dia akad sekaligus, lepas tu duduk. Untuk nak jaga kain kita tu kena najis. Demikian lagi tak kala hendak berdiri, saat ni masa kita nak duduk. Duduk sikit, akad sikit, duduk sikit, akad sikit. Maka apabila kita nak bangun, pun gitulah. Bangun sikit, turun sikit. Bangun sikit, turunkan kain sikit. Kita jangan bangun, lepas tu lepas kain turun. Tak boleh juga, tak kena cara juga begitu. Atau turunkan kain dulu, barulah bangun berdiri. Nanti nak kena najis pula dia kain. Itu bangun sikit, akad itu turun sikit. Sikit-sikit sekali. Demikian lagi tak kala hendak berdiri, diturunkan kainnya sedikit-sedikit, disepenuhkan lepas kain turun tu dengan sempurna berdiri. Itu caranya begitu. Dan haram qadha hajat di dalam masjid. Dan haram qadha hajat di dalam masjid. Walaupun masjid tu tak ada lantai semin, batu sekalipun, pasir sekalipun, kat lantai dia tu pasir sekalipun, itu pun haram juga. Dan haram qadha hajat di dalam masjid. Qadha hajat di dalam masjid. Mana orang yang qadha hajat tu duduk di dalam masjid. Maksudnya begitu. Haram qadha hajat di dalam masjid. Maknanya orang yang qadha hajat tu ketika dia qadha hajat, dia duduk dalam masjid. Walaupun najis yang keluar jatuh kat luar sekalipun, luar masjid sekalipun. Faham gitu? Jadi maksudnya sini qadha hajat, haram qadha hajat di dalam masjid, maknanya haram bagi diri orang qadha hajat ketika dia qadha hajat tu, tubuh dia, badan dia tu di dalam masjid. Faham gitu? Lepas tu najis yang keluar tu nak jatuh dalam masjid ke, nak jatuh keluar ke, itu sama. Jadi maknanya diri kita ni jangan duduk dalam masjid. Lepas tu
Tu satu rupa. Nah. Jangan qada hajat di dalam masjid, mana badan kita ni jangan duduk dalam masjid walaupun najis tu keluar, seperti duduk kat pintu. Kalau ya, ya. Kalau orang lelaki tu dia duduk kat pintu dalam masjid, kat tepi pintu dia berdiri, dia kencing, maknanya air kencing tu keluar lepas daripada masjid, itu pun haram juga. Itu pun haram juga. Nah, kalau air kencing atau hajat besar dia tu jatuh dalam masjid, kena di atas lantai masjid, kena dinding masjid, kena tiang masjid, itu pun haram juga. Artinya dia duduk di luar masjid. Duduk di luar. Badan dia tu duduk di luar, lepas tu nak bagi nampaknya kencing. Dia kencing pancar masuk di dalam masjid. Itu pun haram juga. Itu mana kata haram qada hajat di dalam masjid. Dan jikalau di dalam bijanu sekalipun, dia tadah, dia maknanya hajat najis tu tak kena dinding, tak kena lantai masjid lah, sebab dia tadah dengan bekas. Seperti bekas apa dia, ada itu masa orang sakit tu ada kat hospital tu dia tadah benda tu, bekas. Sekalipun maknanya kalau dia tadahkan benda masalah najis, dia selamat daripada kena kat lantai masjid, kat dinding masjid masalah, sekalipun haram juga. Jadi maknanya di sini nak cakap di sini haram perbuatan qada hajat di dalam masjid. Bukan pasal kena najis menajiskan masjid, itu masalah tu dah maklum. Mengenakan najis di dalam masjid, membuangkan najis di dalam masjid adalah haram. Ni perbuatan qada hajat, itu adalah haram. Adalah haram. Sebab tu kalau selamat 100% katanya, selamat 100% kata dia ni, tak najis yang keluar tu tak kena masjid sekalipun. Itu. Jadi faham di sini maknanya perbuatan tu. Perbuatan qada hajat dalam masjid tu dia haram. Apa tu mengenakan najis ke dalam masjid itu haram pula. Jadi maknanya kalau dia kencing di dalam masjid, 2 kali haram lah. Satu haram apa? Perbuatan kencing di dalam kawasan masjid. Yang keduanya mengenakan najis kat masjid. Mencemarkan masjid dengan najis. Dua kali salah. Lepas tu kalau dia tu kencing, dia berdiri kat luar masjid, dia kencing pacar masuk dalam masjid. Satu haram. Satu haram apa? Mencemarkan masjid. Itu ya. Tapi perbuatan dia bukan apa dia? Sebab dia bukan di dalam masjid dia duduk kan, dia berdiri. Begitulah. Jadi dua tu, jangan menajiskan masjid, jangan buang najis dalam masjid, jangan muqaddah hajat dalam masjid. Begitulah. Walaupun ni qaddah hajat, buang aliu pun setengah katanya haram, kamu tamatnya haram. Lepas tu dia kalau buang aliu ni masalah masjid dah. Masalah buang aliu tu keji, benda luar. Kalau buang kena kat dinding, kat lantai tu memanglah haram. Tapi kalau kita katanya dia duduk kat dalam, lepas tu dia ludahkan aliu kuat keluar daripada jendela, daripada tingkap, maka itu pun kalau mengikut Ibn Imad, dia kata itu pun haram. Walaupun aliu dia tak kena dinding, tapi aliu kena udara yang ada di dalam masjid. Hukumnya masjid juga.
Ni angin ni contohnya masjid. Kita ni udara yang ada angin yang ada kat masjid tu hukum masjid juga. Maknanya kalau tak kena dinding pun, tak kena lantai pun, kena angin yang ada dalam masjid itu pun haram juga. Sebab aliyah tu apabila keluar daripada mulut, walaupun kita nak lontar keluar daripada tingkap sekalipun, dia akan kena angin dalam masjid. Itu pun masuk katanya buang aliyah dalam masjid juga. Sebab tu Ibn Imad dia katanya haram. Juga membuangkan aliyah walaupun aliyah tu keluar masjid sekalipun. Kembali pada masalah kita jadi haram kita qada hajat di dalam masjid tu walaupun selamat katanya apa dia najis tu tak kena masjid sebab dia dia tadah bekas masalah sekalipun kerana tiada dia masalah toilet tu dia sebenarnya masalah masjid itu dia tak masuk dalam masjid. Dia bangunan masjid, kawasan masjid tu lain. Yang sekarang tu dia bentuk biasanya tandas tu dia asingkan dia asingkan tapi masa kita buat masjid tu jangan ni akan tempat tandas tu masuk dalam masjid jadi yang contohnya kalau ini kita katanya ini sebuah masjid. Dinding dia clean lepas tu kalau ada serambi dia serambi ni hukum masjid juga. Lepas tu kat tepi ni ada tandas. Tepi ni ada tandas, ada tempat mandi, ada tandas. Lepas tu tepi ni pula ada pagar. Maka yang ni yang masjid sini bukan masjid. Cumanya kita panggil tandas masjid. Maknanya begitu ya. Jadi masa nak buat masjid tu kita jangan kita menentukan yang ni saja yang jadi masjid. Tandas di tepi bukan. Lepas tu sebab tu dia ada cara dianya. Jangan niat kita ada tanah satu tempat tu nak buat masjid. Lepas tu jangan niat kepada katanya semua kawasan ini tanah semua kawasan ni satu ingkar masalah ini jadi masjid. Maka situ penuh. Maka situ nak buat tandas tak boleh. Nak buat tandas tak boleh. Sebab tu tu dia kena jaga begitu. Tapi biasanya orang dah tahu cara sebab bilik air tu tak masuk di dalam masjid. Tak masuk dalam diri masjid. Walaupun dekat sekalipun. Walaupun dalam pagar yang sama sekalipun tak masuk dalam masjid. Ya. Kerana tiada patut bagi tiada patut bagi tempat qada hajat. Masjid ni tak patutlah kita nak qada hajat dalam masjid sebab tempat dihormat, tempat kita buat amal ibadat. Bersalahan dibuang darah di dalam bijanu di dalam masjid. Ini tak sama. Dia qada hajat ni walaupun hajat tu najis tak kena masjid pun haram sebab apa dia? Sebab tak layak dengan tempat, tak sesuai dengan tempat. Tapi kalau buang darah di dalam masjid, darah tu kita tadah dalam bekas seperti kita berbekam di dalam masjid tu belum pada nak berbekam tu dah hampa ikai kemasalan atau plastik semuanya kalau kita katanya selamat 100% daripada apa dia? Darah nak kena dalam masjid. Nak kena kat dinding, kat lantai masjid, selamat 100%. Sebab kita dah itu. Maka dia katanya bersalahan dibuangkan darah di dalam masjid. Buang ni bukan makna campur. Buang tu makna macam kita berbekam. Maknanya isap darah tu, berbekam tu. Tapi darah tu tak menitik kena kat lantai masjid. Buang tu makna buang daripada badan. Buang daripada badan. Bukan buang sampah masjid tu tak. Tengok. Bersalahan dibuangkan di dalam bijanu di dalam masjid. Buang darah tu di dalam masjid. Kerana najis darah. Kenapa tak sama? Kerana najis darah itu ringan daripada tahi dan kumah.
sama-sama najis, sama-sama najis kan, tetapi darah tu lebih ringan. Maknanya begitu. Tak berat sangatlah. Sebab itulah, sebab tu tengok kalau orang tu kalau keluar darah tu, dia kena batu, kena apa kat dahi, kat mana dia keluar darah tu, kita tengok tu orang tak segan sangat kan. Keluar darah, berdarah, tengok dia tangan berdarah sikit-sikit tu. Tapi kalau keluar kencing, tak boleh nak tengok. Sebab tu kalau berdarah tu kita tengok tu ghalibnya biasa kan. Tapi kalau tarik tengok kencing, lain, tu nak cerita katanya benda ni tak sama. Sebab itulah dimaaf sedikit darah. Sebab darah tu kalau sedikit, ini menunjuk kata darah ni ringan sikit daripada, bukan nak cerita kata dia tu najis mukhaffafah, bukan. Tapi dia maknanya tak berat macam dua benda tu. Sebab tu kalau sedikit darah tu dimaaf. Dimaaf tak payah basuh. Dan terkadang dimaafkan banyaknya pula dengan syarat. Dimaafkan banyak seperti darah kat baju orang meniaga daging. Tukang sembelih, dia ni kerja dia sembelih lembu, dia jual daging. Sembelih lembu jual daging. Maka kalau banyak lebih pada biasa orang biasanya, kalau kita tak berniaga daging tu, kalau banyak setara ni tu, zakat tu dah tak boleh nak pakai. Kita sekadar sedikit saja dia maaf. Tapi orang kerja yang bersangkutan dengan sembelih lembu, jual daging tu, maka kalau banyak pun dia maaf. Kita tengok tu macam kena tikam, kena apa tu, tengok merah situ, merah di sini. Ada tengok di Arab Mesir tu. Tapi kalau orang kita tu nak halau keluar pada masjid, tak nak bagi solat tu, kata sembahyang tidak sah. Tetapi dia tu kerja dia begitu. Dia kerjanya begitu. Kerja dia apa? Bersangkutan dengan jual daging. Maka memang baju dia tu akan kena darah. Maka itu dia maaf. Walaupun kalau orang biasanya, kalau kita tak kerja tu, maka tak dimaaf. Tapi untuk dia kerjaan dia begitu, maka dia maaf. Itu nak cerita katanya darah tu ringan sikit daripada dua itu. Sebab tu kalau buang darah berbekam di dalam masjid, tetapi darah selamat daripada kena lantai, kena apa masjid, maka tak sampai hukum haram. Gitu ya. Tu maknanya, dan terkadang dimaaf banyak darah banyak pun dimaaf pula. Dengan syarat seperti bisul kan. Bisul apabila pecah tu, bisul yang ia pecah darah keluar, apa luka-luka kita tu, luka tak jadi bisul pun kena ada lukaan, maka apabila kita bangun duduk dalam solat tu, darah keluar banyak, maka itu dimaaf. Tapi ada syarat dia lah. Begitu. Habis tu kita akhir di situ katanya, dan haram qada hajat di atas kubur yang muhtaram. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fatahal 'alaina wa qulubana kal karim jama'ana khalisatan wa billahi. اللهم إنا نستدعوك ما قرأناه وحفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح بنا سبحانه رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih, Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum.